Baik, isu itulah berhubung pertukaran penggunaan istilah wilayah ke atas Sabah dan Sarawak belum dapat dipastikan kesahihannya. Bagaimanapun, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor ketika diminta mengulas isu berkenaan berkata pihaknya mengalung-alungkan perkara itu. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu atau PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof menyifatkan terma wilayah untuk Sarawak dan Sabah sebagai satu permulaan bagi mengembalikan semangat Perjanjian Malaysia 1963 dan katanya selepas pengiktirafan sebagai wilayah, Sarawak wajar untuk menuntut hak yang telah termaktub dalam perjanjian tersebut. Portfolio khusus bagi hal ehwal Sabah dan Sarawak di peringkat Persekutuan dan Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963. Dua inisiatif memastikan hak rakyat di Sabah dan Sarawak terpelihara. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beberapa perkara berkaitan hak kedua negeri itu akan diteliti. Saya ingin menyatakan di sini bahawa Kerajaan Persekutuan menilai semua tuntutan secara adil. Bagaimana tidak adil, we sit down together. Representative from the federal government, the state government, and of course both the state governments have got their own rep. Very, very smart, I can say. I can recognize that when I told my ministers, you have to be careful because they are all very smart. They know and understand what their rights are. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rusdi bin Zakaria, nombor matrik 269762. Dalam video ini, saya akan mengupas, membincangkan dan menerangkan satu isu hangat yang sedang berlaku di Sabah dan Sarawak, iaitu berkenaan perubahan nama dari negeri Sabah dan Sarawak kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Negeri kepada wilayah hanya pada nama atau perubahan sebenar. Selepas isu ini dibangkitkan, beberapa ahli politik Sabah mahu mengetahui sama ada perubahan status Sabah dan Sarawak daripada negeri kepada wilayah sekadar pada nama atau menandakan perubahan yang sebenar. Menurut Timbalan Presiden Warisan, Datuk Daryl Leakin, sebarang perubahan pada status Sabah dan Sarawak perlu dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan. Manakala menurut ahli Parlimen Penampang pula, mengubah status tanpa mengembalikan hak dua negeri itu seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 tidak ada gunanya. Sementara itu, jika benar mahu melakukan perubahan itu, ahli Parlimen Sabah dan Sarawak malah dari Semenanjung perlu diberi peluang menyuarakan pendapat mereka mengenai isu itu dan mencapai kata sepakat berhubung status berkenaan, serta yang paling penting sekali ialah apa yang dihutang kepada dua negeri itu. Hal ini kerana isu ini berkaitan perubahan yang membentuk persekutuan dan apabila mahu membentuk semula, menamakan semula dan mengubah konteks persekutuan, perkara ini perlu dibawa ke Parlimen terlebih dahulu. Perubahan nama adalah bagus, tetapi ia tidak baik jika tidak dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan. Terdahulu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2 April lalu berkata, Sabah dan Sarawak mempunyai status sama seperti Semenanjung sebagai wilayah dalam Persekutuan Malaysia. Malah difahamkan juga sebahagian agensi kerajaan memberitahu kaki tangan mereka secara dalaman untuk mengubah istilah wilayah menggunakan istilah wilayah berbanding negeri dalam komunikasi mereka apabila merujuk kedua-dua negeri itu mulai sekarang. Dan pada itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO iaitu Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan berkata, rakyat Sabah hanya akan menerima perubahan istilah itu sekiranya ia turut mencerminkan perubahan dalam dasar kerajaan persekutuan terhadap Sabah. Jika tidak, ia hanyalah perubahan berbentuk kosmetik yang tidak menguntungkan rakyat Sabah. Oleh itu, rakyat juga mempunyai hak untuk mengetahui implikasi atau akibat yang akan berlaku kepada perubahan itu, terutamanya rakyat Sabah dan Sarawak. Jika anda mempunyai sebarang pendapat,
idea, cadangan, sila kemukakan di ruangan komen agar isu ini lebih menarik lagi untuk dibahaskan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.